Salam sejahtera, Sembang EPL episod 2 pada musim yang baru. Saya Amin Fuad bersama tetamu-tetamu saya. Kalau boleh tengok kat depan ni, tetamu hari ni berlainan sikit. Zul pernah bersama dengan kita betul. Season lepas tu menghilang sebab Man United menghilang. Macam tu. Masuk gua. Season baru keluar. Keluar balik lah. Sama juga season lepas first episode. Lepas sebab tu dah tak kalah. Lepas tu masuk gua. So lepas ni pun aku masuk gua. Kita jumpa season depan. Tak ada Zul kat sini, pernah bersama dengan kita 2-3 kali. Alif Betul. Penyokong Manchester United juga. Dan di hujung sana Arif. ya, Ya, saya. penyokong Manchester United juga. So kegagalan Man United untuk menang game pertama ataupun perlawanan pertama, baru perlawanan pertama betul lah perlawanan. Okey, kita start dengan Arif kat sana hujung. Okay. Boleh kata permulaan yang buruk lah untuk United. Aku rasa since 2014 ke 2016 last kita kalah first game. Betul. Tak salah aku. Kita Oh sorry, aku pun United juga. Tu nak dengar. Tapi aku tak ada bias. Neutral lah kan. Tapi orang tahu. Bukan senyap, bukan rahsia. Okay. Macam mana? Kau rasa United layak kalah? Kau rasa Crystal Palace deserve winners malam tu? Secara jujurnya memang United layak kalah. Okay. So bagi reality check to all the fans, inilah United kita. Kan? So it's the worst result since 25 years ago. So kita kalah dengan Aston Villa back then. Orang kata the famous quote from Alan Hansen, you can't win anything with this kid. So with this bunch of kids, memang itulah reality dia, orang kata. Alif lah, macam mana kau tengok perlawanan pada malam tu? Malam tu sebenarnya bila kita bangun tengok game pukul 12.30 ni, Betul. kita harapkan something yang exciting. First game kan. First game exciting. Kita dah pakai muffler apa semua kan, dah ready. Apa kita punya keropok semua, soda semua dah ready. Sekali tengok game, alamak, slowpoke lah pula kan. Slow Very Okay. slow. Even Van der Beek pun kata the game was very slow. He doesn't expect that lah. Because during training dia cakap pace memang laju. Tapi bila game slow, there's something wrong somewhere lah. Ada kontroversi malam tu Zul penalti diberikan kepada Crystal Palace. Kau rasa keputusan yang tepat? Betul. Sebab Lindelof. Yes. Lindelof. Okey, bukankah tangan tu tak sengaja kena tangan dia? Macam mana? Ball to hand. Ball to hand. So sebenarnya kalau Tak, dia bukan ini memang ball to hand tapi dia hayun. ya tapi sebenarnya kalau ikut rule sekarang, sengaja atau tak sengaja kalau handball memang penalti. Penalti, Tapi yes. untuk kau memang clear penalti Clear penalti. Okey, lepas tu De Gea save penalti tu first time yang ni aku nak tanya kau. Apa yang kau rasa? Okay. I mean sebab sekarang ni ada rule baru ataupun peraturan baru yang keeper kena sekurang-kurangnya sebelah kaki kena ada dekat line. Betul. Tapi kalau kau tengok tu macam mana? Yang gerak. Tapi itu aku keeper. All this while bila player nak sepak, one step sebelum sepak kita dah boleh tengok dia punya body. So kita dah boleh gerak. But kalau sekarang bila player tu dah sentuh bola, baru keeper boleh gerak. So kita dah satu step belakang. Betul. So kalau ikut peraturan juga kira sebenarnya kena retake lah. Keeper dah biasa setiap kali akan ke depan dulu kan, satu step kan. Reflex keeper orang panggil. Yes, so susah jugalah penjaga gol sebenarnya nak biasa kan. With the new rule dengan teknologi susah. Kalau dulu tak ada VAR, so kalau keeper dah tergerak pun ref nak tengok balik tak boleh. Tapi sekarang ni after every take penalty ke even throw in pun salah pun VAR. But bukan referee ada the final say ke towards that decision. Yes. So hopefully referee boleh macam timbal rasa lah sikit orang kata kan. But it's not so obvious. Itu dia dah letak rule kan. Kau cakap pasal slow kan, Betul. game slow Kau cakap selain slow build up, apa yang kau rasa kurang dalam perlawanan tu? Paling obvious sebenarnya diorang kalau kita main bola ni tak ada hati lah orang kata. Simple as that. No heart. They are not playing for the badge. Kalau diorang at least play for the badge, the game akan jadi lain, confirm. Macam nak go tak go je, macam nak go tak go je. So tapi saya tak nak pick up any names lah. Tapi saya rasa obviously most of the United fan boleh nampak kot siapa yang nak main, siapa yang tak nak main boleh nampak. Okay, kau tak nak pick up, aku akan pick up tadi. Macam mana kau tengok persembahan Pogba malam tu? Pogba agak hambar lah. Agak hambar kan. Sebab kalau kita tengok Pogba ni, he memang a world class player. But he needs a world class player around him. Betul. Then he can
produce a magical from his feet and everything. Okay, when you say world class, bila kau cakap world class, aku kira juga berapa kali dia hilang bola malam tu. Aku rasa lebih 5 kali aku rasa. Okay, Adakah itu world class? Okay, sebenarnya Pogba fan Man U memang agak tak bernasib baik untuk tengok dia punya full potential dia, because saya memang follow Juventus juga. For 4 season saya follow Pogba ni. Meletup Kerana bagi saya lah, Pogba ni dia macam free roam player. A player without responsibility. So sekeliling dia yang kena support dia. Dia akan ke kiri, ke kanan, tengah, apa semua. Dia takkan create chance. Bukan sebab Serie A slow Bukan. Sebab kita tengok dia main kat France sekalipun. Macam mana dia boleh, dia aktif lah orang kata. Betul. Ataupun sebenarnya Premier League tak sesuai untuk dia? Liga Perdana Inggeris? Tak sure dengan EPL tak sesuai ataupun tidak, kerana macam kebanyakan talent sekarang semua main kat EPL pun. Kan? Dalam World Cup ni statistik pun almost 40% from EPL. Kan? So tak sure apa idea ke, teammates ke, Pogba itself, not sure. Okay, kau tadi sebut pasal Lindelof. Boleh kata apa, mimpi ngeri lah Lindelof malam tu Lindelof. Tapi soalan ni aku nak tanya, adakah dia ni, Lindelof ni, upgrade daripada Smalling dengan Jones? Tak juga. Tapi kau cakap dia flop. Ya, flop memang out. Dengan bayi sekali lah aku campur dengan bayi lah. Bayi masalah injury prone. Main sekali lutut, main sekali lepas tu out. Dia macam aku masuk gua, main tak boleh main, dia hilang. Lepas tu keluar early season ada, lepas tu hilang balik. Betul. Tapi untuk Lindelof ni, kalau ikut stats mula macam ada potential. Ada harapan. Macam okey. Dia main kat Benfica semua. Yes, exactly. Tapi after a while, aku prefer Jones lah. Sebab dia betul main untuk batch. Kau tengok bola macam mana pun dia akan bagi lah kepala dia apa semua. Tapi ada yang tak prefer Jones dengan Smalling sebab peluang dah diberikan kepada mereka agak lama. Mungkin sebab ikut CB ni pairing tu penting. Yes. One with the muscle, one with the brain. Yes. Smalling dengan Jones rasa macam Tak ada brain lah. dia pinkin kan, jawapan tu ada kasih-kasih lah orang kata kan. So dia kena start pairing baru. Sebab dan Maguire kena jadi Rio. Itu masalahnya. Dia dah jadi macam tak tahulah. Liability Maguire ni. Betul. He's the captain right now. And then dengan price tag dia betul. kan. Even first goal. Kita ingat first goal kan macam mana as a CB bola square. Betul. Dia boleh lepak je dulu tunggu orang belakang. Kalau korang sebagai United fan, siapa-siapa lah nak jawab. Martial kau bagi daripada 1 ke 10, Martial kau bagi berapa malam tu dengan Rashford sekali? Okay, kalau tanya aku 7 lah. So for Rashford? Tak, kongsi 2. Tak, ini 3.5. Itu aku punya jawapan. Terkejut tak bagi yes. Aku bagi 7. Tapi diorang kongsi 2 lah. Tak, 3.5 per 10. Yes. Okay. Itu pendapat kau lah. Yes. Kenapa diorang ni selalu kejap okey, sekejap hilang? Based on previous game lah yang kita dapat analyse. Macam analyzer betul-betul lah. Okay. Tapi sebab kita sayang United ni, sebab tu kita analyse Kita game dia. tengok 90 minit kan. Betul, kita tengok full. Biarlah dia bawa bola tak betul ke terlepas, kita tengok je kan. Okay, dia macam ni. Kalau feeder dia okey, maksudnya midfield United tu strong, automatic dia dua ni akan hidup. Bila diorang tak ada feeder, automatic terus dua-dua terus memang takkan dapat apa-apa lah. Diorang pun terus blank, tak tahu nak buat apa. As a Man U fans kita ni kan, sebenarnya Rashford dengan Martial tu is memang number 9 ataupun tidak. Itu pun dilema sebenarnya. Itu pun dilema sebab Dia tak tentu. sebab bila Man U attack di box kosong. Yes. Betul. Dia pernah bergaduh, Martial pernah bergaduh time Zlatan ada untuk dapatkan nombor 9. Betul tak? Betul. So bila dah dapat nombor 9, kenapa dia tak jadi nombor 9? Yes. Betul. Itu je. Okay, Ole cakap malam tu United tak cukup preparation Baru satu friendly game dah, lepas tu dah kena main liga, dah kena start liga lah Pasukan lain lagi banyak masa untuk buat preparation. Kau setuju dengan Ole? Nampak macam alasan. Sebab kita bukannya rombak big team macam Chelsea. Sebab cuti pun tak lama, sebulan je kan. Tu cakap lepas PKP New United, and then bila masuk season baru, that United hilang balik. Betul. Off radar, macam what happened. Betul.
So kalau nak kata fatigue, they have ample time resting masa tu. Kalau nak kata hilang touch, short time per break. So by right the chemistry still there. Cuma not sure is it because one out, because from before that back to back. Dalam skuad United ada 13 pemain United yang gaji lebih dari 100,000 seminggu. Betul. Ada 4 pemain United yang gajinya dalam top 10 gaji termahal dalam liga. Betul. Okey 300 De dan ke Gea atas. De Gea 375,000, paling mahal sama dengan Auba. Pogba nombor 5 kot, 290,000. Dia belum renew. Ya, Martial 250,000. Rashford 200,000. Kau rasa banyak tak pemain United overpaid sekarang? Kita orang kaya. Betul. Statement berani mati. Betul. Chester tak pernah ada masalah duit. Betul. Tapi Dia tak ada kau tak masalah rasa duit. because of overpaid ni, diorang rasa macam aku boleh main sambil lewa because Rashford yang belum achieve. Maksud aku bila belum achieve tu maksudnya kau tak menang league lagi, kau tak menang Champions League. Betul. Tapi kau dah dapat 200,000. Betul. Martial pun tak pernah menang Champions League, tak pernah menang league, 250,000. Salah dekat Liverpool dah pernah menang league, dah pernah menang Champions League, 200,000 saja. Baru dapat 200,000, yes. betul. So apa komen korang? So maybe don't spoil. Spoil. But then for me, more on transfer market. And then you nak build up the reputation. Kita kaya. Kita kaya. So bila orang kaya nak beli team, nak beli player orang kaya, harga tu So dia kau boleh tak tanggung. kisahlah dengan gaji diorang melebihi. Tak, kita tak boleh nak cakap sebab diorang tak pernah cerita problem tu. Sebab team lain, diorang akan balance out diorang punya account every end of the season. Even Madrid pun kena offload Bale, apa semua kan. Juve kena offload Higuain apa semua, betul tak? Man U tak pernah ada masalah tu. Tapi on field akan nampak benda ni betul. sebab bila De Gea renew 375,000, tengok last season dia main macam mana. Betul. Apa Betul. komen kau? Motivation. Betul, okey. Sebenarnya macam ni. Masalah gaji ni, to be honest lah dia start bila Alexis Sanchez come to United sebenarnya. Yes. Daripada dia nak pergi City, tiba-tiba masuk United. Man U. Kan? Padahal dia dah tahu City akan champion that season. Tapi dia masuk United. Sebab gaji ya. Sebab gaji. Sebab gaji. So bila dia Sebab- burst the system, that time kita boleh nampak team United macam especially Pogba, dia tak puas hati. Terus elok-elok nombor 2 time tu terus drop. Semua performance semua drop. Semua nak tunggu contract extension Semua lah. nak contract extension, semua nak gaji Sanchez. Sebab Sanchez punya case pun even Pep tolak dia dari City Betul. sebab Sebab dia mahal kan sangat. disharmonizekan sebab gaji dia yang dia minta. Betul. Cuma Man U ni baik sangat. Tak, aku rasa benda ni tak akan terjadi zaman Ferguson. Betul. Memang tak akan terjadi sebab zaman sekarang dah ada football director, dah ada agent on semua kan. marketing. So Betul. it's really different It's all about business lah sekarang. business. Tahu tak gaji Mata berapa? Mata not even on the bench game tu. 160,000. Betul. At Macam tu 33 at 34. 33 Kau bayangkan macam mana overpaidnya seorang pemain yang tak ada dalam bench pun. Betul. Gary Neville kata bukan kena beli Sancho, tapi sebenarnya United kena beli centre back. Betul. Kalau korang diberi tanggungjawab ni, korang kena pilih satu pemain ni, posisi mana yang korang akan pilih dulu? Now crucial memang centre back. So kita ambil player yang Arsenal target dulu, Upamecano. Itu baik. Itu muda tapi robust, memang robust. Memang dia boleh ball laying centre back, dia boleh jadi sweeper juga. Proven tak dia? So far dekat Leipzig memang dia kira focal area lah dekat defend tu. Memang dia susah nak tembus. Even kalau kita main FIFA pun dekat dia susah nak tembus. Bila nak cakap proven ke tak boleh cakap. Betul. Sebab benda ni risk. Betul. Risk yang besar. Vidic harga 5 juta je. Betul. Tapi macam kita cakap tadi, situasi dulu different. Yes. Bila zaman dulu memang manager aku nak that player. Terus manager sendiri pergi approach. Betul. Sekarang football director yang tak tahu, banyak layer sangat. Even Lawyer sekarang yang pun kenapa pergi. banyak tak jadi sebab United mana ada football director? Betul, memang tak ada. Tak ada. Tak ada. Siapa yang buat decision? Dia hantar lawyer. dia hantar lawyer. Matt Judge nama dia. Dia hantar lawyer Matt Judge. Apa dia tahu pasal bola? Itulah masalah. Dia tahu pasal duit je. Dia pasal duit. Tapi kena juga bayar mahal lah. Betul. Itulah dia sebab orang dah dia rasa tak tim lain faham. macam dah bully. Dia macam Man U ni kena bully pasal duit. Man U Because ni you tahu
semua orang tahu yang United ada duit. Betul. Yes. Three richest club. Betul. 7 season tak menang. Tapi duit masuk. Duit ada. masuk. Branding dia power. Okay Zul, baru satu perlawanan. Okay, Yes. macam kita cakap tadi. Kau rasa Ole punya taktikal yang perlu dipersoalkan ke atau pemain yang sedia dia tak bagus? Kalau korang tengok season episode yang last season yang aku cakap kita tak ada general. Sekarang pun still shopping tak beli general lagi. Even though you have Bruno Fernandes, you ada Pogba, Van der Beek budak lagi. Betul. So you need one general dekat midfield yang boleh marah budak-budak ni yang tak nak main. Macam hari tu kalau you all jalan buat tak tahu, siapa nak marah? Siapa kat Man City siapa general dia? Man City sekarang ni dah tak nampak juga. Kalau before this, lepas zaman Vieira, Ada ni Fernandinho. Liverpool siapa general dia? Henderson. Hendo. Henderson lah. So kau rasa United tak ada pun boleh jadi. Betul. United tak ada. Every department need a general sebenarnya. Yes. Lepas tu Midfield, centre back. defend. Aku memang buang yang Maguire tu. Kalau aku Mana Koulibaly nak je. buang? Beli 80 juta. Betul. Gaji 190,000. Macam mana kau nak buang? Betul. Jual lelong. Macam mana kau nak buang? Banyak player on 150,000 ke atas. Betul. Kau tak boleh Betul. buang macam tu je. Kalau aku tak nak Sancho. Centre back. Okay, transfer window tinggal lebih kurang seminggu lebih lah. Betul, Lebih kurang. Yes. Korang rasa United akan beli pemain lagi tak? Kalau ya, siapa kandidat? Macam tadi kau rasa kau cakap Upamecano. Selain Upamecano, siapa kandidat yang patut boleh improve United? Koulibaly, yes. Untuk CB, Koulibaly. 29 years old, tak kisah. Yes. Weh, garang tu. 29 years old, now it's 2020 kan. Yeah. Player dah boleh main sampai 35, 36 orang kata kan. Not naik during 90s, yes 32 Cantona dah striker dah kan. So Koulibaly experience yang boleh jerkah semua department. Itu yang kita perlukan. Nombor berapa United akan habis musim ni ataupun position mana? I mean dalam Okay. liga. Kita buat magic lagi. Nombor 3. Nombor 3 kau rasa? Berapa lama tak? Ni soalan lain. Berapa lama kau akan bagi Ole? Kalau dia dapat player yang dia nak and still macam ni juga sampai Januari. Katakanlah player yang dia nak, dia tak dapat player yang dia nak. Dia katakan hujung musim dia terkeluar daripada top 4. Kau still bagi dia chance? Tak. So Full season. apa dia punya KPI patutnya untuk Okay, this is the full season. Hopefully tak ada rehat panjang macam hari tu. Dia masuk mini pun half season hari tu kan. Betul. So this is a full season. last season dah full season dah bro. Dah full season tapi kita ada rehat panjang. So Sebab kacau. COVID. Oh tak boleh, bagi aku COVID. tu bukan alasan. Okay. Because full season is Betul. the whole full season. Okay. The season before, yes, dia So half season. for me, This is the second full season. yes, ni last season lah dia punya KPI. Betul. Memang at least top 2 Kena challenge lah. kena challenge. Tapi kalau realistically ni rasa macam nombor 4. Macam Tapi tu being je. a United fan ataupun as a club kau kena challenge. Betul. Sebab kau big Ya. club ni. Takkan Betul. sampai bila kau nak rasa okey Betul. lah nombor Betul. 4 okey Sebab kita Manchester United. Macam tadi cakap, this is a second full season. Supposedly as a manager, dia dah tahu dah formation dia apa. Betul. What kind of player. Even kalau kita tengok Klopp pun, first season dia guna default setting lah nama dia. Okay, second season, okay, I need a defender. And then I need a winger, a striker. So, Ole kena minta benda tu. Betul. So, dia tak boleh bagi alasan. Ya, Betul. Klopp masa first half season dia tak dapat top 4. Betul. Second season tu full season macam Ole juga. Yes. And then dia maintain 3 Tiga, macam tu lah. betul. And And then then Pep pun macam tu juga. First season from Bayern dia menang macam-macam Betul. orang kata kan. So Ole tak ada alasan lah. Betul. This Dia season kena memang cari tak ada. player. Dia kena minta lah. Dia kena minta. Kalau dia tak dapat, okey. Kalau dia finish outside top 4 ke apa ke, kalau dia tak dapat, Kita sack lawyer tu. Kita cari Matt Judge pula. Sebab dengar cerita Ed Woodward dah nak jual rumah dia dekat Manchester tu kan. Kita cari Matt Judge punya rumah pula. okey. Sekian saja dengan penyokong Manchester United minggu ni. Kita harapan korang adalah improvement lah Betul. untuk minggu depan. Challenge Challenge lah. supaya orang gentar masuk Old Trafford. Betul. Walaupun kosong. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan dalam episod yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum.